Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Ketua Menteri menjawab dakwaan pembangkang mengenai pemberian geran tanah. Dakwaan kononnya pemberian geran tanah kepada rakyat adalah hasil kerja keras Barisan Nasional BN sebelum ini hanyalah usaha untuk mengelirukan rakyat. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata geran yang kononnya mahu diserahkan oleh BN itu sebenarnya adalah geran komunal atau berkelompok iaitu beberapa nama diletakkan dalam satu geran. Ketua Menteri berkata melalui geran komunal setiap penama tidak mempunyai hak terhadap tanah serta tidak tahu di mana lokasi tanah tersebut menyebabkan berlaku pertindihan tuntutan. Malah kebanyakan tanah pula diuruskan oleh agensi atau syarikat yang dilantik. In God we trust, change we must. Itu kita lakukan, perubahan-perubahan ini. Termasuklah kita nyatakan, janjikan bahawa geran tanah kita akan bagi kepada rakyat di negeri Sabah ini. Bila kita lakukan, mereka nyatakan, oh ini merupakan kerja BN. Apa yang BN janji? Dorang janji communal title. Kita tidak janji communal title. Saya mansuhkan communal title. Kita bagi grant kepada individu rakyat Sabah. Change we have done. That was the change we have done. Tapi orang tidak nampak, masih lagi tidak mau mendengar. Oh, kenapa bagi grant? Sudah bubar dewan. RIT bukan, belum ada lagi RIT. Belum lagi diumumkan OSPR bila penamaan calon. Bila mengundi pilihan raya lalu, Najib datang ke Sempurna dengan si Musa 9 April bagi geran tanah dalam kempen pun. Dorang buat boleh, kita buat tidak boleh. Saya ada gambar dia. Datang ke Tuaran, umumkan daerah kecil Tuaran, musim pilihan raya diumumkan. Polisi yang baru, mereka boleh buat, kita tidak boleh buat. Perbedaan orang tidak nampak. Berbanding communal title dengan individual title. Individual title ini satu usaha kerajaan warisan, geran tanah, orang kampung bawa sampai ke katil boleh tidur bersama dengan grand title. Communal title senarai sampai 20 orang. Tidak ada individu punya hak. Communal title punya hak. Kumpulan punya hak, bukan individu punya hak. Tidak boleh pinjam duit untuk bagi hutang. Tidak boleh pinjam duit. Tapi yang kita lakukan milik hak rakyat Sabah daripada kerajaan negeri Sabah kita lakukan. Beliau berkata demikian ketika pelancaran jentera pilihan raya Parti Warisan Sabah, Warisan Putatan di Dewan Seri Putatan hari ini. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Petagas Datuk Uda Sulai, Adun Tanjung Aru Datuk Jun Suang dan Ketua Bahagian Warisan Putatan Datuk Awang Ahmad Shah Awang Sahari. Pengeluaran geran komunal atau pemilikan tanah secara berkelompok diperkenalkan pada 2010 semasa pemerintahan Tan Sri Musa Aman. Pendekatan tersebut bagaimanapun mendapat tentangan kerana didakwa dilaksanakan hanya bertujuan memastikan syarikat kroni BN dapat menerakai tanah dan melakukan pembalakan. Ini kerana geran komunal biasanya dikeluarkan di kawasan hutan dara atau belum diterakai manakala syarikat dilantik atas alasan untuk melakukan kerja-kerja pengukuran dan pembersihan tetapi hakikatnya untuk membalak. Muhammad Shafie berkata atas sebab itulah sejak kerajaan warisan memimpin Sabah, beliau telah memansuhkan geran komunal kerana tidak memberi manfaat kepada rakyat. Katanya pemansuhan itu adalah sebahagian daripada reformasi pentadbiran kerajaan Sabah yang dilaksanakannya untuk memastikan dasar kerajaan selari dengan kehendak rakyat. Kita convert, mana yang community title kita hapuskan. Mana kampung yang diwartakan sebagai reserve, kita keluarkan daripada reserve. Perkampungan, reserve. Ada kampung di Tongot yang direserve oleh kerajaan dahulu.
40 tahun lebih di reserve. Kita digazet. Orang kampung itu sudah pun memiliki, itulah perkampungan. Mereka bukan lagi menjadi reserve kerajaan negeri yang ada. Menjelang pilihan raya negeri Sabah, warisan Putatan sudah bersiap sedia. Parti Warisan Sabah Warisan Putatan telah bersiap siaga untuk memastikan kemenangan di 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu Petagas, Tanjung Aru dan Tanjung Keramat. Berbekalkan semangat slogan In God We Trust, United We Must, percaya kepada Tuhan, kita mesti bersatu. Jentera Pilihan Raya Warisan Putatan kini bersedia untuk bekerja keras, memastikan warisan kekal memerintah Sabah dan meneruskan dasar-dasar mengutamakan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, jentera parti perlu mempunyai perkara utama untuk mencapai kemenangan, iaitu kesatuan di dalam parti. Dan cuma yang saya mesej sampaikan kepada mereka, mesti ada penyatuan, kesatuan kepada mereka untuk berhadapan dengan pilihan raya yang terdekat ini. Terdahulu beliau melancarkan jentera pilihan raya warisan bahagian Putatan. DUN Tanjung Keramat merupakan kerusi baharu yang dipertandingkan bagi kawasan Parlimen Putatan dalam pilihan raya negeri PRN Sabah kelak. Kerusi sedia ada iaitu DUN Petagas dan DUN Tanjung Aru pula telah dimenangi oleh warisan pada 2018 melalui calon mereka iaitu Datuk Uda Sulai dan Datuk Jun Swong. Muhammad Syafiee berkata setiap jentera warisan perlu berpegang kepada slogan parti kerana dengannya mereka akan bersatu padu untuk berdepan dengan asakan parti lawan. Well, petuahnya senang saja. In God we trust, unite we must. Kita kena bersatu dan untuk berhadapan dengan cabaran. Mereka dahulu kita berlawan. Semuanya mereka berada di satu tempat, iaitu sama ada UMNO, Barisan Nasional ataupun LDP ataupun semua parti yang ada, ya. Dua peristiwa penting berlaku di Sabah esok. Tumpuan seluruh negara akan beralih ke negeri Sabah esok. Dua peristiwa penting yang mencipta sejarah akan diketahui iaitu berkaitan pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16. Pada sebelah pagi, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu akan menentukan samara keputusan yang di-Pertuan Negeri Sabah untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN pada 30 Julai boleh diadili, iaitu boleh dibicarakan di mahkamah. Pada sebelah petang pula, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijadual mengadakan mesyuarat khas untuk menetapkan tarikh PRN. Di Mahkamah Tinggi, Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim akan membuat keputusan berhubung permohonan mendapatkan kebenaran untuk semakan kehakiman terhadap keputusan yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin membubarkan DUN. Shim menetapkan esok untuk membuat keputusan itu selepas isu dibawa ke mahkamah pada 7 Ogos lalu oleh Tengku Fuad Ahmad, peguam bekas Ketua Menteri Sabah yang juga adun Sungai Sibuga, Tan Sri Musa Aman dan 32 adun yang lain. Pada 29 Julai, kesemua 33 adun berkenaan termasuk Musa mendakwa mereka membentuk majoriti di DUN dan mahu Johar mengadakan majlis angkat sumpah kerajaan baharu sekaligus menumbangkan kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Muhammad Syafiee yang merupakan ahli Parlimen Sempurna dan adun Senalang mendahului langkah Musa dengan menasihati Johar agar membubarkan DUN yang ketika itu mempunyai 65 ahli, iaitu 60 dipilih dan 5 dilantik. Dalam permohonan mereka untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman, Musa dan adun yang menyokongnya meminta perintah mahkamah untuk membatalkan nasihat Muhammad Syafiee kepada Johar agar membubarkan DUN, membatalkan pengisytiharan pembubaran DUN dan membatalkan warta pembubaran kerajaan negeri. Mesyuarat khas SPR esok dijadualkan berlangsung pada 2.30 petang di Magellan Sutra Resort di Kota Kinabalu. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Sherom akan mempengerusikan mesyuarat dan mengadakan sidang media pada 4 petang. Beliau dijangka mengumumkan tarikh-tarikh penting urusan pilihan raya seperti writ pilihan raya, hari penerimaan calon, hari pengundian, daftar pemilih terakhir diperakui yang akan digunakan. Turut diumumkan persiapan lain dengan mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19. PRN Sabah akan menyaksikan 73 kerusi DUN dipertandingkan, tambahan 13 kerusi berbanding 60 pada pilihan raya terdahulu selepas Dewan Rakyat meluluskan syur SPR agar kerusi DUN Sabah ditambah.
Pembangkang dipersoalkan kerana mempertikai hasrat murni Ketua Menteri membantu orang asal Sabah memiliki geran tanah. Wirawati Parti Warisan Sabah mempersoalkan tujuan pembangkang mempertikai hasrat murni Ketua Menteri dalam membantu orang asal di Sabah memiliki geran tanah. Ketua Wirawati Warisan Merangkap Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisa Munira Majlis berkata, setelah menafikan hak orang asal bertahun-tahun lamanya kini, mereka masih ingin mempertikai usaha yang dilakukan kerajaan sekarang. Katanya cukup-cukupkah mereka menidakkan hak orang asal? Kini apabila geran tanah ini dikembalikan oleh Ketua Menteri, mereka cuba untuk menghalangnya. Ini memperlihatkan betapa pembangkang berniat jahat untuk menganiaya orang asal. Beliau mengulas mengenai gesaan pembangkang yang meminta Suruhanjaya Pilihan Raya menyiasat Ketua Menteri berkaitan isu penyerahan geran tanah. Munira berkata pembangkang seharusnya sedar bahawa Ketua Menteri melakukan program penyerahan geran ini sejak Mei 2019. Katanya destinasi pertama dalam siri jelajah penyerahan geran tanah itu diadakan di Tongod. Munira berkata beliau tidak dapat membayangkan apa yang akan berlaku sekiranya mereka berjaya dalam rampasan kuasa. Adakah tanah-tanah orang asal ini akan dirampas kembali? Atau adakah orang asal akan dihalau dari tanah mereka seperti yang dilakukan dahulu, jelasnya. Jumaat lalu, Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Jahid Jahim dan Ketua Wanita MCA Dr. Pamela Yong meminta siasatan dilakukan terhadap Ketua Menteri kerana siri jelajah penyerahan geran tanah yang dilakukan ketika ini. Turut mempertikai usaha itu adalah Ketua Badan Pimpinan Bersatu, Datuk Seri Haji G. Noor yang mendakwa program tersebut bertujuan memancing undi. Sementara itu, Timbalan Ketua Wira Warisan Sabah, Muhammad Ismail Ayub berkata, Parti Warisan Sabah PBS seolah-olah cuba menghalang usaha murni kerajaan untuk memberikan geran tanah kepada rakyat apabila meminta pihak berkuasa melakukan siasatan. Katanya jika siasatan dijalankan, semua perancangan pemberian geran mungkin terpaksa dihentikan. Malah kemungkinan besar geran yang sudah dikeluarkan turut ditarik balik untuk disiasat. Mungkin PBS mahu rakyat menunggu 30 tahun lagi untuk dapat tanah, katanya. Lagi kemasukan pengundi muda ke dalam Parti Warisan Sabah. Lebih 300 orang termasuk golongan muda dari pelbagai parti menyertai warisan di Tenom. Tadi di kampung Jawa tadi pun kita telah menerima keahlian lebih kurang 300 lebih daripada UMNO BN. Rata-rata mereka ini adalah daripada pengundi-pengundi muda yang memberi sokongan kepada kita. Minggu yang lepas kita juga telah menerima beberapa penyertaan keahlian juga daripada golongan-golongan muda yang sudah terbuka dan bersedia bersama-sama dengan Parti Warisan di dalam pilihan raya nanti ini. Dan ini adalah baik, ia menampakkan seolah-olah pada keseluruhannya ini Parti Warisan ini dengan kerjasama DAP, PKR dan juga APCO ini telah diterima baik di peringkat negeri Sabah. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni, berjumpa lagi.